sekarang untuk kita membincangkan kepada anda semua tentang satu topik yang cukup penting kepada pembentukan negara Malaysia, iaitu isu perpaduan, yang mana akan diadakan satu kongres yang dinamakan sebagai Kongres Perpaduan Negara Kuala Lumpur 2021, yang mana tujuan utama kongres ini diadakan selaras dengan tuntutan Islam, dan juga kita akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dalam konteks pembangunan negara Malaysia. Pada hari ini, dua tetamu di studio bersama saya adalah Profesor Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mukti, pengerusi Jawatan Kuasa Penganjuran Kongres Perpaduan Negara 2021, dan juga Tuan Haji Nasruddin Hassan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yatim. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup penting untuk pembinaan negara bangsa Malaysia, khususnya sejak daripada dahulu lagi perpaduan merupakan satu isu utama untuk kita membentuk negara Malaysia, khususnya untuk kita membentuk negara Malaysia yang aman berbilang bangsa dan juga agama. Dua elemen yang cukup penting untuk kita menyatu padukan rakyat Malaysia. Mungkin di awalnya, soalan pembuka, boleh ceritakan dahulu latar belakang tentang Kongres Perpaduan yang akan diadakan. Datuk boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih kepada saudara Ridwan, moderator, dan juga terima kasih kepada RTM yang telah memberi peluang kita untuk sama-sama pada pagi yang Jumaat ini berkati ini, insya-Allah. Jadi Kongres Perpaduan Negara 2021 sebenarnya diadakan bertujuan untuk bersama-samalah melihat perkembangan yang berlaku pada hari ini, untuk tujuan memberi satu peluang atau platform bagi menghimpun para ilmuwan dan tokoh-tokoh tempatan bagi membincangkan isu yang berkaitan dengan perpaduan bangsa. Tujuan dan yang keduanya adalah mencadangkan usaha-usaha yang sesuai terhadap isu yang berkaitan dengan perpaduan bangsa dengan menjadikan ummatan wasata sebagai pendekatan yang dirujuk, dan yang ketiganya adalah mengemukakan usaha-usaha yang realistik ke arah menjadikan perpaduan bangsa sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara dalam semua bidang. Jadi itu sebenarnya tujuan kita adakan, dan kita telah mengundang pasti tokoh-tokoh yang akan membincangkan isu yang berkaitan perpaduan, dan insya-Allah dengan perbincangan ini dapat memberi suatu sumbanganlah kepada kemelut perpecahan yang berlaku dalam kalangan kita lah, termasuklah isu-isu dalam berkaitan dengan politik pada hari ini yang menjadi satu isu negara kita. Dan kita juga yakinlah dengan penyertaan ahli-ahli akademik, tokoh-tokoh politik, bahkan kita jemput juga yang menteri-menteri, timbalan menteri, termasuk juga para pemimpin parti-parti pembangkang dan juga pemimpin NGO. Semua sekali dijemput, dan juga tokoh-tokoh bukan Islam sekaligus bersama-sama lah, insya-Allah. Yadim merupakan salah satu elemen yang menganjurkan Kongres Perpaduan ini. Yadim sendiri melihat perpaduan negara Malaysia pada hari ini, kenapa perlu pentingnya untuk kita melakukan kongres ini, dan paling penting pada saya apabila kongres ini berakhir, apa yang kita mahukan adalah jiwa terhadap kongres itu mampu untuk dilaksanakan. Dari perspektif Yadim perlu bagaimana? Ya, kita memahami bahawa hambatan utama kepada kesejahteraan, keamanan, keharmonian rakyat dalam negara kita ini ialah perpaduan. Jika sekiranya tidak ada perpaduan di kalangan masyarakat, sudah tentu keamanan dan kesejahteraan yang ingin dicapai ataupun yang diimpikan oleh rakyat itu akan lebur begitu saja. Jadi oleh kerana itu, kami sebagai Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yang menjadi rakan kepada Rabitah untuk menganjurkan bersama. Sebenarnya penganjur bersama ini juga melibatkan Akademik Pengajian Islam, UM, dan juga NGO Islam yang lain, antaranya Gerakan Pembela Ummah, yang mana kami nak sasarkan supaya masyarakat perlu difahamkan bahawa perlunya kepada perpaduan. Namun perpaduan itu bukan sekadar diungkap dan dilafazkan. Dia perlu ada kesedaran, dan bagaimana kita nak menghasilkan perpaduan itu kita akan bincang dalam 2 hari kongres ini, dengan pembentangan kertas kerja, dengan ulasan, dengan perbahasan, forum. Ialah kita nak menghasilkan idea-idea bagaimana
nak menyelesaikan kemelut yang sedang dihadapi. Dan kongres ini akan dijalankan pada 16 dan 17 Januari di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur. Dan yang menariknya adalah tema yang dipilih adalah perpaduan bangsa asas kesejahteraan negara. Itu semua orang faham dan semua orang perlu terima hakikat bahawa kalau tidak ada perpaduan ini, kita tidak akan dapat membina sebuah negara yang sejahtera. Cuma dalam konteks Malaysia, kita mempunyai perlembagaan dan juga perlembagaan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Pun begitu sehingga hari ini masih lagi perkara tersebut dijentik oleh mereka-mereka yang tidak berpuas hati tentang elemen perlembagaan ini. Jadi Datuk, bagaimana Datuk melihat perkara ini dan juga apakah yang akan isu-isu yang akan dibentangkan ketika kongres ini untuk sekurang-kurangnya kita melihat perkara ini sebagai perkara yang cukup penting. Ya, betul. Terima kasih. Sebenarnya itulah kita melihat mutakhir ini berbagai isu yang ditimbulkan termasuk dalam media dan sebagainya, dan kita merasakan jika dibiarkan isu ini berlaku tanpa ada suatu usaha untuk menanganinya, saya ingat akan membawa pada suatu keadaan yang tidak tenteramlah dalam masyarakat kita, apalagi apabila dipertikaikan tentang kedudukan Raja-Raja Melayu, sedangkan Raja ini sebagai payung kepada perpaduan ummah, perpaduan rakyat. Begitu juga isu hukum negara dan sebagainya. Jadi inilah kita melihat bahawa perlunya diberi satu kefahaman yang jelas terhadap rakyat di negara kita ini melalui usaha ini, insya-Allah. Dan kita mengharapkanlah supaya semua pihak dapat akur kepada kedudukan kedaulatan Raja-Raja Melayu dan juga sekaligus perlembagaan negara dan juga rukun negara yang harus menjadi rukun perpaduan dalam kalangan rakyat. Jadi ini kita sangat mengharapkanlah semua pihak dapat bekerjasama dan juga dapat memberi sumbangan yang sewajarnya dalam konteks ini, dan kita rasa kalau perkara ini dibiarkan atau dibincangkan secara terbuka dan mungkin kadang berlaku salah faham dan itu saya sebutkan tadi, tapi satu pendekatan akademik harus dilakukan untuk memberi kefahaman jelas tentang kedudukan misalnya rukun negara, kepentingan dia macam mana, termasuk juga kepatuhan perlembagaan negara, termasuk juga kedaulatan Raja-Raja Melayu kita. Jadi kalau ini tidak dihormati, mungkin telah hilang suatu tonggak perpaduan dalam kalangan rakyat. Jadi ini yang akan ditekankan dalam kongres ini, dan apa yang sangat kita rasa sangat bertuah dan bersyukur iaitu ke bawah Duli Yang Mulia Tuanku Yang Tuan Agong sendiri akan meresmikan kongres ini dan akan dilakukan majlis penutupan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri. Dan juga saya difahamkan ia bukan sahaja melibatkan ilmuwan Islam, juga ilmuwan-ilmuwan daripada bangsa lain yang untuk juga bercerita mengenai perpaduan di Malaysia. Siapakah mereka dan apakah antara topik-topik yang menarik yang perlu kita tahu sewaktu kongres yang akan berlangsung 16 dan 17 nanti. Jadi alhamdulillah kita telah mendapat sokongan. Jadi dua orang profesor yang Datuk Dr. Teo Kok Siong daripada UKM. UKM. Kemudian Profesor Dr. Siva Murugam daripada USM. Itu antara tokoh-tokoh ilmuwan yang cukup penting. Dr. Siva selalu memberikan pandangan beliau terhadap isu perlembagaan dan juga situasi politik di Malaysia. Juga pada persidangan nanti dari segi konten dan juga isu-isu yang dipilih itu, apa faktor-faktor yang melibatkan apakah faktor-faktor sehingga isu tersebut dipilih untuk diangkat pada kongres? Kita melihat kepada latar belakang semasa yang berlaku dalam negara kita. Apa punca perpecahan itu berlaku? Ini yang kita nak selesaikan, yang kita nak rawat. Antaranya mungkin kerana konflik parti-parti politik dengan ideologi yang berbeza. Kemudian perbahasan mazhab, aliran pemikiran dan sebagainya. Jadi semua perkara ini kita kumpulkan ataupun kita lihat secara terperinci dan kita angkat sebagai satu bahan perbahasan dalam kongres kita ini. Jadi kita akan melihat bagaimana realiti yang sedang berlaku, apa rawatan dia, dan nanti kita akan menghasilkan resolusi tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Sebab kita berperanan untuk menjadi jarum yang menjahit luka. Kerana kita tahu pergeseran
perbalahan, pergaduhan yang berlaku yang mengakibatkan perpecahan ini adalah nantinya menghasilkan luka yang parah di kalangan masyarakat. Sehingga mereka sukar untuk bersatu. Walaupun seruan bersatu ni diungkap oleh semua orang. Ahli-ahli politik, semasa berkempen dan mana-mana pihak bercakap tentang perpaduan. Tapi kenapa tak berlaku perpaduan itu? Kerana di sana ada gunting yang memotong tali persaudaraan. Jadi kita harus tampil untuk menjadi jarum yang menjahit segala luka dan cari ini supaya dapat disatukan kembali masyarakat. Bukan sahaja jarum yang menjahit, tetapi setelah menjahit ia perlu disembuh. Benar. Dan juga kita kena cover tempat lain juga daripada ia terluka. Jadi apabila kita melihat usaha yang dilakukan oleh Kongres ini, saya difahamkan juga tahun-tahun lepas juga pernah dijalankan. Jika tahun lepas pula bagaimana pengisiannya, fokusnya bagaimana dan juga apakah yang telah pun dilakukan daripada pengisian tahun lepas? Dari sudut aktiviti lebih kurang serupa lah. Dalam bentuk perbahasan, dalam bentuk forum dan juga diskusi di kalangan para intelektual dan juga aktivis-aktivis masyarakat yang tampil untuk memberi idea-idea penyelesaian. Tinggal lagi oleh kerana isu ini adalah isu yang berpanjangan. Maka penyelesaian juga harus berkesinambungan daripada apa yang telah kita lakukan sebelum. Jadi dia tidak akan selesai dengan satu pertemuan ataupun satu perbincangan. Jadi sebab itulah Kongres ini adalah satu kelangsungan daripada apa yang telah pun dilakukan sebelum daripada ini. Jadi kita sekarang ini sedang mengenal pasti beberapa perkara yang berlaku di kalangan masyarakat. Maka kita akan fokus kepada masalah yang sedang dihadapi. Terutama sekarang di saat masyarakat dalam negara kita menghadapi pandemik COVID-19, kemudian terbaru ni pula banjir. Jadi sudah tentulah saya faham emosi dan juga keadaan rakyat perlukan ketenangan, kedamaian. Mereka sudah bosan dengan perbalahan yang tak berkesudahan. Jadi inilah kongres yang kita akan laksanakan untuk mencari bagaimana sentuhan yang sebenar yang boleh pergi kepada penyelesaian masalah. Iya. Bercakap tentang soal sentuhan, kita perlu menyentuh juga dan juga melihat semua suara-suara, bukan sahaja suara ahli akademi ataupun orang-orang yang pakar melihat perlembagaan dan juga isu perpaduan di negara. Masyarakat juga bersuara. Sekarang lagilah bersuara ini secara jelas. Di media sosial sudah berani untuk melemparkan pendapat tanpa berfikir apa-apa ataupun apa sahaja kerana didasari dengan kebebasan bersuara. Jadi bagaimana pihak Kongres mengambil dan juga mengumpul pendapat-pendapat dan juga suara-suara ini, terutamanya di media sosial yang kita lihat semakin hangatlah juga apabila ia disulami dengan perbalahan parti politik. Semua itu dia bergabung menjadi satu titik yang akhirnya mungkin boleh menyala dan juga membesarkan api tersebut. Datuk, ya, betul. Jadi betul lah, kita memang akulah apa yang berlaku itu dan juga sekarang ini sesuatu yang menyeluruh semua pihak. Jadi dengan ada Facebook dan sebagainya sekarang ini, jadi kita nampak isu-isu itu dibincang begitu bebas, tidak ada apa sekatan dan sebagainya. Jadi sejauh manakah isu itu boleh mempengaruhi orang ramai. Jadi itu perkara, dan saya kira ini sebagai mungkin kongres ini sebagai satu permulaan sebenarnya, kerana tak mungkin 1 hari setengah ni kita boleh bincang segala-gala. Tapi kita harap ini kalau ada semangat perbincangan, dialog yang kuat dalam kalangan pemimpin semua peringkat sebenarnya, apalagi pemimpin negara. Kerana kita harus memikirkan sekarang apa yang berlaku dalam dunia pada hari ini. Sebenarnya bermula daripada pemimpin. Rakyat ni tak tahu di bawah. Tapi pemimpin ini sebagai mereka ni memanglah pemimpin ni, kerana mereka juga negara boleh maju pun kerana mereka ada idea yang baik, boleh membawa umat, membawa rakyat menjadi umat yang maju, bertambah dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga pemimpin ini juga perlu. Mereka ini contohnya menjadi contoh teladan juga kepada perpaduan. Dan saya rasa tidak ada sebab, kalau kita melihat sekarang ini semua pemimpin berniat baik, nak membangunkan negara, nak khidmat. Tetapi dalam konteks ini apa yang berlaku itu, kalau kita tengok dari luar ini memanglah berlaku perbalahan, tidak ada perbincangan, tidak ada kekuatan untuk berbincang dengan sehat. Jadi itulah kita nak pupuk sebagai ini, apa sahaja isu patut boleh dibincangkan. Betul. Boleh bermesra dan merentas segala pahaman politik. Kita juga bukan ada isu sebenarnya tentang ahli-ahli politik, pemimpin, tapi isu gerakan-gerakan Islam juga dan kalangan NGO Islam contoh pun sama juga. Kalau tidak ada satu tolak ansur, tidak ada semangat berdialog itu tidak tinggi. Jadi ini tidaklah berjam bersama, dan bagi saya tidak ada faedah juga kalau kita melihat kalau tidak ada perpaduan, tidak ada kesefahaman ini,
Kalau negara kita rosak, siapa dapat faedah? Betul. Macam berlaku di Timur Tengah sebagai contoh. Jadi kerana perbalahan, tak boleh nak bincang pun tak boleh, duduk semeja pun tak boleh. Jadi tidak kesudahan, akhirnya rakyat menderita. Bermakna perpaduan yang akan kita bincangkan dalam kongres ini perpaduan secara holistik, bukan sahaja agama, betul, bangsa, di kalangan NGO-NGO yang memperjuangkan agama juga. Betul. Tapi yang paling penting saya rasa adalah bagaimana kita mengangkat perlembagaan itu sebagai satu tunjang undang-undang di Malaysia, kerana dalam perlembagaan itu sendiri telah pun meletakkan kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan. Terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mukti, Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjuran Kongres Perpaduan Negara 2021, dan juga Tuan Haji Nasruddin Hassan yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yatim. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.